Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kita jumpa lagi pada hari ini. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu Bahasa Melayu tahun 5. Kita masih lagi tema ke-7, Kelestarian Alam, unit 19, Ceriakan Buana Kita. Dan tajuk pada hari ini ialah Komuniti Samudera. Baik, video pengajaran pada hari ini akan memfokuskan kepada kemahiran menulis, iaitu 3.3.2, mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan juga struktur ayat. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami teks bertajuk Komuniti Samudera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan mengenal pasti serta mengedit sekurang-kurangnya 5 kesalahan dari segi aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan juga struktur ayat. Seterusnya, menyalin semula teks yang telah dimurnikan dengan betul dan kemas. Apa kriteria kejayaan kamu? Baik, ada 4, iaitu kamu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul, mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca, imbuhan, kata dan juga struktur ayat. Ketiga, menanda kesalahan dengan simbol dan membetulkan semula. Dan yang keempat, kamu dapat menulis semula teks yang telah dimurnikan dengan betul dan kemas. Baik, sebelum kita kenal pasti ataupun teliti lembaran yang cikgu akan berikan, mari kita kenal kesalahan dan kenal pasti simbol tandaan yang perlu kamu pelajari. Okey. Kita dah belajar kan 2 minggu lepas tentang penandaan ejaan tanda baca. Minggu lepas, imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Baik, untuk pada kali ini, minggu ini, kita fokus kepada 5 kesalahan. Okey, dalam satu petikan ataupun satu teks. Okey, kamu boleh tengok ejaan, kita ulang balik. Bila ada kesalahan ejaan, kita boleh tanda palang begini ya. Tanda baca, bila ada kesalahan tanda baca dalam ayat, kita bulatkan sahaja. Kamu boleh tengok contoh ayat yang cikgu berikan ini. Baik, seterusnya penggunaan imbuhan. Kesalahan penggunaan imbuhan pada kata dasar. Okey, kamu boleh garis di bawah imbuhan tersebut. Contohnya, adik membaca buku. Jadi, disalah di situ ialah imbuhan meng. Jadi, kamu garis di bawah imbuhan meng dan membetulkannya semula. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata, di mana kata yang digunakan dalam ayat itu salah. Contoh, Azam mahu menengok rancangan kartun. Jadi, perkataan yang salah itu kamu gariskan di bawahnya dan betulkan dengan perkataan yang betul. Seterusnya, kesalahan dari segi struktur ayat. Struktur ayat ini ialah susunan kata dalam ayat. Okey. Jadi, jika ayat perkataan di dalam ayat tidak tersusun dengan betul, kita boleh menandakan dengan menggunakan simbol ombak. Macam cikgu buat di sini. Ikan ibu membeli di pasar untuk tengah hari ini. Salah kan? Jadi kita ombakkan ayat ini dan kita betulkan balik semula ayat menjadi struktur ayat yang betul. Baik, kita terus pergi kepada aktiviti yang pertama, teliti bahan dan maklumat diberi. Okey, seperti mana yang cikgu berikan di dalam grup Telegram. Okey, ini adalah aktiviti kita pada hari ini, iaitu aktiviti yang ketiga, menulis. Okey, kita tengok dulu 3.3.2 di mana kamu dinilai dari segi edit dan murnikan perenggan, dari segi kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Okey, yang ni kita ulang balik yang tadi. Okey, untuk nota kamulah. Okey. Dan lembaran yang cikgu berikan ialah boleh kamu rujuk kepada buku teks muka surat 146 dan 147. Okey. Dan kamu bila dah siap edit, kamu boleh tulis semula dalam buku karangan ataupun buku latihan. Itu adalah lembaran. Seterusnya kita ke aktiviti yang kedua, iaitu baca dan fahami teks. Jom.
Baik, dengar ya cikgu baca teks komuniti Samudera. Sahabatku, sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan. Namun begitu, semua tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya berlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat semua warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai, warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Kini, masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan dan alam sekitar. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur. Soal sang penyu. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudera pula tiada lagi pencemaran. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Baik, itu adalah teks yang telah cikgu baca. Sekarang tiba masanya untuk kita mengenal pasti dan mengedit kesalahan di dalam perenggan tersebut. Okey, mari kita tengok. Baik, jika kamu lihat, untuk bahagian yang pertama, kita kena baca satu persatu ayat dan mengenal pasti. Dan mengenal pasti apakah kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut. Mari kita tengok. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Baik, di sini ada banyak kesalahan kan? Okey, kita tengok satu-satu. Sahabatku sang penyu tak ada. Mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Okey, jika ada kata tanya, kita perlu letak di sini tanda tanya. Jadi di sini adalah kesalahan tanda baca. Apa yang betul ialah kamu perlu letakkan tanda soal. Baik, seterusnya. Jika kamu memerlukan pertolongan, di sini ada salah ejaan. Kamu perlu letakkan huruf O, pertolongan. Okey, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu.
Nampak di sini kesalahan tanda baca lagi, iaitu huruf besar selepas titik. Okey. Kata sang pari. Okey, tanda baca juga nama bagi sang pari. Okey, kamu kena letak huruf besar. Okey, seterusnya. Lihatlah kaki dan leher aku ini ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semua tidak berhasil, kata sang penyu. Nampak di sini? Lihat pertama sekali kesalahan dari segi tanda baca pembuka kata. Jadi kamu kena letak pembuka kata yang betul. Okey? Okey, kita tandakan dulu. Lihatlah kaki dan leher aku ini ada jaring. Okey, salah ejaan yang tersangkut. Susah untuk aku berenang. Okey. Salah lagi dari segi ejaan ya. Jadi berenang kamu kena letak. Okey, untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan. Namun begitu, okey, selepas titik, kesalahan tanda baca N huruf besar. Semuanya tidak berhasil. Okey, dari kesalahan ejaan kamu letak huruf I. Okey, ada lagi tak? Ada. Di sini. Okey, di hujung ayat kesalahan tanda baca dan perlu kamu letakkan noktah. Baik, seterusnya. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Ada? Tak ada kan? Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Di mana kesalahannya? Kesalahan dari segi imbuhan. Bukan terlihat tetapi melihat. Tukarkan imbuhan sahaja. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Apa kesalahannya ialah? Okey, imbuhan, disangkut. Disangkut tu macam kita menyangkut, melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Okey, apa perbuatan yang tidak sengaja kita tukarkan kepada tersangkut. Letak sahaja ter. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekor yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Okey, apa kesalahan di sini? Kesalahan, masih lagi kesalahan imbuhan, menggunakan. Tak boleh menggunakan. Kita kena tambah G, iaitu menggunakan. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jari ini. Apa kesalahan? Memotong. Yang betul ialah imbuhan me. Talinya berlalu kuat, kata sang pari. Berlalu ke? Apa kesalahan di sini? Kita kena tukar. Terlalu kuat. Okey. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini. Rintih sang penyu. Ada tak? Tak ada kan kesalahan? Okey, untuk ayat seru. Betul sahaja. Okey, kita teruskan. Okey. Harap kamu masih lagi dapat fokus ya. Okey, kita teruskan lagi. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu. Jemput ke? Apakah perkataan yang sesuai untuk digantikan dengan menjemput? Sang pari dia mengajak. Ini dikategorikan sebagai kesalahan penggunaan kata. Okey, kita tulis balik di sini iaitu mengajak. Okey, mengajak. Okey. Maaf ya, tulisan cikgu sedikit buruk sebab cikgu tulis tak kemas. Harap kamu faham ya. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu. Ramuan ke? Perkataan yang sesuai untuk ramuan ialah apa? Peralatan ke ataupun alatan? Mungkin jawapannya alatan. Okey, seterusnya. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Sang penyu bertanya ataupun sang penyu menjelaskan, memberitahu sebab sang penyu yang terkena jaring. Dia yang terkena jaring, mengapa perlu dia bertanya? Kan? Jadi, perkataan yang salah di sini ialah menanyakan. Perkataan yang betul ialah memberitahu. Inilah jawapannya, memberitahu.
tahu. Okey. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Okey, perkataan yang salah ialah memangkas. Tak boleh ya, memangkas. Kita guna memotong. Kamu kena tahu penggunaan kata yang betul. Okey. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Tak sesuai juga perkataan tahniah. Selalunya bila orang telah menolong kita ataupun membantu kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Jadi kita betulkan balik terima kasih ya. Baik, seterusnya. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, jadi semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Siapa yang ada di tepi pantai? Warga samudera ke? Ataupun siapa? Kita baca lagi. Apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, nampak di sini ada banyak kesalahan kan? Jadi, kita akan betulkan satu per satu. Baik, kita lihat sekarang kesalahan yang seterusnya. Baik, kita baca satu-satu. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Baik, di sini ada apa kesalahannya? Di sini adalah ada satu kesalahan iaitu melihat warga samudera di tepi pantai. Okey, warga samudera ke yang di tepi pantai? Warga darat. Jadi penggunaan kata warga darat ya. Apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Baik, di sini adalah kesalahan struktur ayat. Jadi kita perlu ombakkan sebab ayat dia tak betul. Okey, kita ombakkan dulu. Okey, nanti kita betulkan. Okey. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar gotong royong disertai oleh ahli. Juga ayat tak betul kan? Kita ombakkan lagi. Ombakkan. Ya. Seterusnya, di dalam air pula menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Salah lagi. Jadi kita ombakkan ayat ini kerana kesalahan strukturnya. Okey. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Ada kesalahan. Jadi kita kena betulkan ketiga-tiga ayat ni menjadi ayat yang betul susunannya. Baik, cikgu telah berikan jawapan kepada kamu di mana ayat ini telah dibetulkan semula. Okey, kamu boleh lihatlah. Okey. Kamu boleh lihatlah jawapan yang telah cikgu berikan tadi. Okey, seterusnya. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Ada kesalahan tak? Tak ada kan? Jadi, dia teruskan. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Ada kesalahan? Ada. Di mana? Okey, kesalahan imbuhan bersalah. Okey, tidak lagi tersalah makan. Tak sengaja kan dia nampak plastik tu macam obor-obor. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami iaitu ubor-ubor. Soal sang penyu. Okey, ada 3 kesalahan di sini. Mereka menonton, penggunaan kata bukan menonton, melihat. Okey. Melihat plastik sama seperti makanan kami iaitu ubor-ubor. Salah ejaan. Kita letakkan obor-obor. Soal sang penyu. Adakah ini ayat soalan? Tidak kan? Jadi, ayat jawapan kepada soalan di atas. Jadi, jawab sang penyu. Baik, teruskan. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Di sini kesalahan struktur ayat. Jadi, kita ombakkan.
Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Okey, salah tanda baca iaitu huruf K. Kamu perlu apa? Kamu perlu besarkan sebab selepas noktah ya. Selepas noktah. Jadi, menjadi semakin menarik dan indah. Okey, ada kesalahan? Mesti ada sebab ejaan indah. Huruf I. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di pantai. Ada kesalahan. Ramai pelanggan. Pelanggan. Betulkah penggunaan kata pelanggan? Salah. Ramai pelancong. Okey, mula datang untuk berkelah dan beriadah. Ejaan bukan beriadah, beriadah. Di samudera pula tiada lagi pencemaran. Okey, salah penggunaan pencemaran. Penggunaan imbuhan. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Okey, kesalahan struktur ayat. Okey, kita betulkan balik. Jadi warga apa? Warga samudera lah. Warga samudera dapat berenang dengan bebasnya. Okey. Okey, yang di sini cikgu lupa. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Bukan. Kawasan pantai dan. Ambil ini. Dan samudera ni letak di sini. Letak di kawasan ini. Okey. Letak di sini. Jadi, kawasan pantai dan samudera telah bersih. Kita teruskan lagi. Warga samudera juga menbiak dengan cepatnya. Imbuhan mem. Okey, dengan cepatnya mereka hidup dalam keceriaan. Salah ya. Okey, pertama salah ejaan hidup dan keceriaan. Tiada kata seru di awal ayat, jadi tak perlu letak tanda seru. Jadi mereka hidup dalam keceriaan. Perlu letak noktah sahaja. Baik. Ni contohlah, contoh ayat yang cikgu bagi tadi. Yang kesalahan struktur ayat tadi kan. Okey. Seterusnya, setelah kita edit, kita kenal pasti, kita edit, kita betulkan, kita tanda simbol. Okey, sekarang tiba masa untuk kita murnikan semula perenggan yang telah kita pelajari. Nak murni macam mana? Salin sahaja. Salin semula, petikan dengan jawapan yang telah kita bincang tadi dalam buku C. Salin karangan tu balik. Okey, salin semula dengan ayat yang betul sehingga habis karangan. Okey. Itu sahaja tugasan untuk aktiviti menulis pada kali ini. Sekian, terima kasih kerana menonton video pengajaran ini dan masih bersemangat untuk belajar.